أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الأكرمين وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengerusi dan juga semua ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimina dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah seperti biasa pada bulan Ramadan. Dan pada hari ini kita bercakap tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, terutamanya pada bulan Ramadan dan amalan-amalan yang berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan seorang manusia yang agung yang menjadi sebagai perantara antara kita dengan Allah. Daripadanya kita belajar apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh di bulan Ramadan. Dan ia menjadi satu panduan yang sangat penting, tuan-tuan, dalam perhayatan kita pada bulan Ramadan yang mulia ini. Dan hubungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan bulan Ramadan bukan selepas daripada puasa tu barulah Nabi kita kenal Ramadan. Bukan begitu, tuan-tuan. Nabi kita kenal bulan Ramadan sebelum jadi Nabi lagi. Belum jadi Rasul lagi, Nabi kita dah berada di Gua Hira selama 6 bulan. Yang kita kena ingat bahawa hubungan Nabi dengan bulan Ramadan ni belum jadi Rasul lagi, dah ada dah sejarah Nabi kita dengan bulan Ramadan ini. Baginda berulang alik daripada rumah ke Gua Hira, lalu berada di sana 6 bulan sehinggalah turunnya wahyu pada 17 Ramadan. Suatu peristiwa yang besar tentang nuzul Quran, terutamanya bila kita faham bagaimana persiapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima Al-Quran ini. 6 bulan dia menyiapkan dirinya, berulang alik, lalu beribadat di Gua Hira. Barulah Allah Ta'ala menurunkan pada baginda Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan bukan saja-saja. Kata para ulama kita bahawa Al-Quran diturunkan dalam 2 keadaan yang mengajar pada kita supaya memberi perhatian. Yang pertama sekali gambaran cara turun, dan yang keduanya ialah isi kandungannya. Yang pertama cara turun tu, Allah Ta'ala mengajar melalui Nabi kita supaya kita sungguh dengan Quran ni. Kerana itu Nabi kita dipeluk oleh Jibril. Nak khabar sungguh benda ni, bukan main ambil barangan begitu saja, bukan terima saja-saja gitu. Dipeluk Nabi kita, dilepaskan, dipeluk, dilepaskan, dan alamnya mengandungi makna supaya kita berpegang dengannya dengan sungguh-sungguh. Bukan main musim, mari bulan Ramadan baca sekejap, pas sudah raya tak tahu tak ke mana. Jangan kita ambil Quran ini dengan ringan. Al-Quran menyuruh kita supaya kita buat sesekara biar bersungguh. Khuzu ma atainakum biquwwah, dan peganglah apa yang kami beri padamu dengan kuat.
dengan bersungguh-sungguh. Yang keduanya, Quran ini turun pada tajuk yang dibawa itu bukan main-main, bukan tajuk yang ringan-ringan. Al-Quran turun di Gua Hira pada Nabi SAW dengan tajuk yang besar, iaitu membaca dan menulis. Suatu tajuk yang sangat besar. Seorang Rasul yang tak tahu baca, tak tahu menulis, diturunkan oleh Allah Iqra dengan menyuruh baca. Kerana baca ni adalah sebagai perkara yang tak boleh ambil ringan. Disuruh kita sungguh bab baca ni, disuruh kita sungguh bab ilmu. Kemudian disuruh juga di situ diberitahu tentang ilmu ini ialah dengan al-qalam. Allamal insana ma lam ya'lam, yang dia lah yang mengajar manusia ini perkara hak dia tak tahu. Hari kita orang Islam bila ingat pada nuzul Quran kepada Nabi SAW di bulan Ramadan ini, nak kena sungguh ilmu, nak kena kuat. Jangan belanja bazar Ramadan mai ratus riyal, duk makan di hotel kok ratus-ratus riyal. Kait dengan orang PIBG minta 10 riyal pun dok bayar paksu dah. Ni kakak umat yang lemah, dah ambil kira mana ilmu anak dia, dah ambil kira mana pembelajaran anak-anak. Menyebabkan kita kata sangat salah sama kali dengan ayat yang turun di bulan Ramadan, 17 Ramadan, bermula dengan tajuk ilmu, bermula dengan tajuk al-qalam, menulis dengan qalam. Suatu peringatan pada kita umat Islam bagaimana pentingnya untuk kita memperkasakan ilmu ini. Bukan ada Quran tapi kadang untuk perabi huruf saja, tidak mengutip ilmu dan mutiara yang ada di dalamnya. Jadi Nabi kita dengan bulan Ramadan ini bukannya lepas turun ayat puasa barulah kenal Ramadan, jangan faham gitu. Nabi kita telah kenal bulan Ramadan ini daripada belum jadi Rasul lagi, apabila Jibril menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Lalu bermulalah tuan-tuan selepas daripada itu bulan Ramadan mula menjadi lebih penting lagi dalam dunia Islam kita ini. Apabila dipardukan puasa pada bulan Ramadan tahun 2 Hijrah, ulama kita mengatakan turunnya ayat yang menyebut tentang wajib puasa ini pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah, mana Nabi SAW telah puasa sebanyak 9 kali dalam umur baginda. Nabi dan puasa 9 kali. Dalam 9 kali, 8 kali Nabi puasa 29 hari. Sekali je hak Nabi puasa 30 hari tadi. Dan kata setengah ahli tafsir bahawa peringkat awal disyariatkan puasa ni adalah beberapa hari saja, iaitu ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja peringkat awal. Setengah mengatakan Isnin Khamis, ada yang mengatakan 3 hari sebulan. Lalu peringkat kedua Allah Ta'ala memberi pilih nak puasa ke tak ambuh. Itu peringkat dua kata ahli tafsir. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Pada orang yang memiliki kemampuan, maka bolehlah mereka nak beri fidyah kepada orang miskin. Peringkat ketiga barulah peringkat wajib. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa-siapa hok tengok anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi peringkat awal puasa di zaman Nabi SAW adalah sama dengan puasa ahli kitab. Ini menurut setengah riwayat, itu sama dengan orang Yahudi puasa. Kama kutibal alal ladzina min qablikum, seperti mana telah dipardukan, diwajibkan pada orang yang sebelum pada kamu. Jadi puasa pada awalnya puasa yang berat.
puasa selepas daripada isyak tidur, kemudian terus puasa pagi esok, buka tak buka pula malam esok pula selepas daripada nampak bintang di langit. Sehingga kan ada orang Islam kita di Kuba yang bekerja siang hari, balik ke rumah tanya makanan pada isteri dia sambil menunggu letih, akhirnya tertidur dia, esok bangun puasa dalam keadaan letih, akhirnya rebah dia di kebun dia. Lalu diberitahu kepada Nabi SAW, pada awal puasanya seluruh malam dan siang tidak boleh bersama dengan isteri. Lalu Allah Ta'ala menurunkan uhillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Apabila ada yang terbabah tidur dengan bini dia di malam bung, ada yang melakukan persetubuhan, lalu mengadu kepada Nabi, turunnya ayat uhillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan pada kamu pada waktu malam bulan Ramadan bersama dengan binimu. Ini adalah suatu keringanan yang diberikan oleh Allah, berbeza dengan puasa yang asal yang dilakukan orang ahli kita ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bagaimanakah puasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Baginda sallallahu alaihi wasallam bermula dengan bersahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersahur dengan buah kurma. Dalam riwayat mengatakan 3 butir kurma. Itu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahur. Dan setengahnya mengatakan bahawa Nabi kita tidak lebih daripada 3 kali minum air. Tidak lebih daripada minum air 3 kali. Bahkan Nabi mengatakan bahawa tasahharu walau bi jur'ati ma, hendaklah musahur walaupun dengan menelan air saja. Dan kadang-kadang Nabi SAW tidak bersahur beberapa hari. Nabi ini baginda menyambung tu malam tu dengan malam esok, tak sahur pun ada. Bahkan Nabi kata jangan ikut aku, kerana aku diberi makan dan minum oleh Allah Ta'ala. Jadi ini proses bersahur ini dibuat oleh Nabi SAW. Mana Zaid bin Harithah mengatakan kami bersahur dengan Nabi SAW. Lalu baginda bangkit menuju ke tempat sembahyang. Lalu bila ditanya lama manakah masa antara Nabi bangun ke tempat sembahyang dengan waktu sahur, kata Zaid sebanyak 50 ayat. Jadi waktu sahurnya telah ditetapkan bahawa sebelum bang subuh 50 ayat. Itu yang dijelaskan dalam hadis Zaid tadi. Jadi oleh sebab tadi bersahur ini ada sunnah Nabi. Sahur ini menguatkan kita untuk puasa siang hari. Dan puasa ini adalah berlawanan dengan orang ahli kitab yang tidur puasa lalu bangun esok, ia kira puasa lalu. Tidak ada pun sahur pada ahli kitab. Orang Yahudi berbuka bila nampak bintang di langit, kemudian mereka tidur bangun puasa terus lalu dah. Dikira tidak ada sahur. Jadi sahur pertama menguatkan badan kita untuk berpuasa. Yang kedua menyalahi perbuatan ahli kitab. Yang ketiga boleh mendapat berkat seperti mana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masa yang sama hadis Ibnu Umar mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia yang tidak memalangkan niat dia, maka tidak ada puasa untuk dia. Jadi Nabi berniat pada setiap malam. Malam yujma'is siyam fala siyam malam. Jadi perlu untuk niat setiap malam kerana ia dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu juga Nabi kita berbuka sebaik sahaja bila azan
Nabi kita berbuka. Dalam hadis Nabi baginda sallallahu mengatakan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu qaum ataupun juga umat itu sentiasa berada di dalam kebaikan selama mana mereka mempercepatkan berbuka dan melewatkan bersahur. Ini ciri umat yang baik, yang mematuhi kehendak syarak. Itu berbuka sebaik sahaja waktunya sudah pun masuk. Ini amalan yang baik. Ini setengah-setengah kita sejak akhir-akhir ini dah. Dah hari yang ke 15 dah hari ni. Hari yang ke 14. Hari yang 14, esok 15. Hari kami nuzul Quran 17. Nampak setengah-setengahnya tak berapa heran mana dah. Sahur dan juga buka. Setengah-setengah melewatkan buka. Anggaran tak ada meriah mana dah. Puasa lepas 14 hari dah. Itu juga hak sahur. Ada hak setengah-setengahnya dah tak fikir mana dah. Sahur-sahur ni padahal kita ni biarlah keadaan istiqamah. Biarlah kita istiqamah walau mari berapa hari lagi pun. Baru 14 baru. Bukannya banyak pun, baru 14 baru tapi dah nampak rebeh dah terawih. Terawih rebeh dah. Setengah-setengah masjid sesak. Ada mula dengan 2, akhir dengan sekerat soh. Lari tengah jalan. Dak dah habis. Nya lari dulu. Dak serupa hak awal-awal baru ni. Ketika gas tengah banyak baru ni. Saya kuat lagi. Kalau paksa duk tunggu baru ni. Ni hak jok-jok masuk pusingan kedua ni. Pusingan kalah mati. Ya kira kalau ni bakal ada paina dak nak pergi seolah-olah dak nampak muka paina ni pusingan kalah mati panggil ni. Kira kali ni boleh tengok hak mana kalah dak jumpa dah, paina pun dak jumpa dah. Ni yang perlu kita beri perhatian molek. Jangan bila dah berlalu lama sikit sahur pun dak dah, buka pun ala kadar. Buka duk sembang lagi. Buka duk isap rokok dulu. Nak boleh ke makan 20-30 minit lagi baru makan. Seolah-olah tak ada seri dah. Puasa tak ada. Ini tidak dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuan. Dan juga yang perlu kita faham di sini bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baginda dalam puasanya tidak takut kepada air. Setengah-setengah kita takut nak pakai air dalam bulan puasa. Bagi dia dak setuh air molek. Itu jangan kita faham gitu. Kerana Nabi kita dalam bulan Ramadan ini mengatakan pada kita wabaligh fil madmadati wal istinsyaq illa an takuna shaiman. Nabailahmu untuk komo dan masuk air ke hidung dalam masa wuduk kecuali mempuasa mu jangan nabai. Makna tidak ada larangan untuk kita komo, untuk kita nyeduh air ke hidung, tidak dilarang di bulan ini kerana ia adalah proses biasa yang dibenarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebegitulah juga kita dapati Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam mandi wajib pas subuh. Nabi mandi pas subuh. Di setengah kita takut nak mandi siang ni kerana anggap boleh batal apa. Nabi kita mandi wajib pas subuh. Dan hubungan Nabi kita dengan bini dia tetap ada di bulan Ramadan. Dia tidak menyekat hubungan suami isteri itu di bulan Ramadan ini. Bahkan Nabi SAW beriktikaf sedangkan bini dia Siti Aisyah dalam keadaan uzur. Beliau mengholorkan kepala dia kepada Nabi yang berada di dalam masjid tadi. Jadi hubungan suami isteri bulan ni
Tidak ada yang kita kata puasa, dia tidur wakah. Puasa, tidur surah. Puasa, balik pagi baru balik. Puasa, gengai boh jambatan. Puasa, dak ingat ke rumah tu. Jangan. Nabi kita tetap dengan isteri dia di bulan Ramadan, cuma tidak ada lah kita kata proses yang menyebabkan batal puasa itu bersetubuh, tidak ada sama sekali perbuatan itu tidak berlaku, tapi balik tetap balik. Nabi kita tetap kita kata melayang isteri dia macam biasa, tidak ada sama sekali bila masuk ulang puasa pakak bawa diri, hak puan duduk rumah, hak lelaki tidur surah, tidur sejik, tidur wakah, atau pergi patah, pamonya rehat situ. Tidak ada, dia hubungan yang biasa, cuma tidak ada persetubuhan di siang hari. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam kita sebutkan tadi, baginda mandi wajib pada bulan ni, pada bulan Ramadan ini, iaitu selepas daripada waktu fajar ini. Sebegitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berobat bulan ni. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam memakai celok bulan ni. Makna celok tidak membatalkan puasa. Nabi bercelok dalam bulan ni, pakai celok. Dia bukan sesuatu yang menghalang kita. Bulan ni kok dak lek. Sama sekali nak janguk dak lek. Tahu? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminyakkan rambut dia. Meminyakkan rambut dia bulan ni. Ya dibagi kita ni bulan puasa. Tak boleh minyak-minyak wangi, jangan duk pakar. Tak boleh amal kali pakar apa-apa yang mana kita kata tidak dimarahi oleh syarak. Mandi jarang. Dah mandi jarang, mandi pula. Tak pakai sabun, tak pakai apa. Buruh gigi pun tak ambuh juga. Bulan ni tak boleh buruh gigi batal buruh gigi. Masuk obat ke mulut supaya kekal obat gigi hari-hari. Ini yang menyebabkan jadi hak dia pelik, puasa dia pelik. Sedangkan Nabi kita meminyakkan rambut dia pada bulan ini. Bahkan Nabi kita turut bekam pada bulan ni. Riwayat mengatakan bahawa Nabi kita bekam pada bulan ni. Bukan benda yang pelik untuk membuat rawatan yang diperlukan pada bulan ini, yang mana ianya tidak bercanggah seperti mana yang dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang perlu untuk kita faham dengan erti yang luas. Baginda sallallahu alaihi wasallam mandi lepas garik. Belum nak pergi tarawih, belum nak pergi mayang Isya, mandi dulu. Sesuai semacam mana yang dibuat oleh Nabi kita. Bersih badan dulu. Pas garik. Lepas ada sudah buka apa, boleh mandi. Pergi mayang. Disejik dah keadaan mandi. Tak mandi pun bapak kambing. Dah pergi mayang Isya, duduk tepi orang, metang-metang puasa. Dah lah dak gosok gigi seharian tu. Ni benda yang menyebab kita kata tidak kena dengan apa yang dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan puasa yang dilalui oleh baginda, tidak kena dalam keadaan yang tadi. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada bulan ini. Itu perangai Nabi kita. Apabila berlaku perang dalam bulan Ramadan, Nabi akan qada iktikaf dia. Nabi qada iktikaf ni. Mari qada mula iktikaf Ramadan, mahal tak mahalnya. Sampai kat Nabi kita qada. Dia nak kat bawa mahalnya beriktikaf di bulan Ramadan ni. Ambil tapak masjid ni, iktikaf. Buat kerja-kerja ibadat. Biar sungguh kita mari ke sejid, duduk lama, niat iktikaf, ambil peluang dalam keadaan sejid luar.
Oh ning dah orang dak wi tapok bazar kau. Oh mula tulis gitu gini. Wak konten itu konten ni. Kerana dak boleh tapok bazar. Tapok iktikaf ni tak ada orang nak. Tak ada orang deki, tak ada bunyi pun dak boleh tapok iktikaf. Mari iktikaf. Barang mahal pada tapok bazar, percaya. Tapok bazar mu nak makan le je sebulan ni. Tu dak tahu lagi untung ke dak. Main keadaan, ada keadaan wak molek dah. Orang beli pula tak ada. Ada wak bagus dah makanan. Tapi orang beli pitih tak ada. Tak ada orang juga. Ada keadaan makanan tak sedap pula. Orang ada makanan tak sedap pula. Tak ada orang beli juga. Hening tak ada masalah. Mari ambil tapok sejik, tapok iktikaf, untung lalu dah. Dah ayah mikir dah modal pun dak payah. Mari duk iktikaf terutamanya di hujung 10 yang akhir yang dibuat oleh Nabi kita. Mana baginda bertadarus dengan Jibril. Ni yang dibuat oleh Nabi membanyakkan sedekah selepas daripada tadarus. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertadarus dengan Jibril. Dan baginda sangat pemurah lepas tadarus. Sehingga kan baginda sallallahu alaihi wasallam bersedekah seperti angin yang tidak putus-putus. Bagai suatu cara untuk kita masuk ke bulan ni. Yang masuk yang sama tidak ada alasan untuk malah-malah bulan ni. Kerana bulan ini Nabi kita pergi perang. Nabi kita pergi perang bulan ni, ingat baik. Bulan ni bulan perang. Bulan Ramadan. Bukan sebarang bulan. Bulan ini berlakunya bapak perang. Perang Badar. Perang Badar 17 Ramadan. Bapak perang. Berlaku dalam bulan ni. Bahkan perang-perang yang lain pun banyak. Yang mana dapat kita saksikan dalam sejarah berlaku di bulan Ramadan. Pembukaan Mekah tahun 8 Hijrah. Berlaku dia pada bulan Ramadan. Jadi peristiwa-peristiwa besar dalam Islam kita ni banyak berkait dengan bulan Ramadan. Jadi alasan kita ni tak lewat kerja mana bulan ni bok. Pas raya ni lah. Tak kena bulan ni bok. Mula-mula puasa gini nak suruh buat juga. Ini bagai alasan-alasan yang kita kata tidak menepatilah dengan syariat puasa di bulan Ramadan ini. Mana kerja-kerja diteruskan, kerja-kerja perlu diteruskan. Tidak dianggap agar bulan ni bulan lapar, jadi semua kerja tak lewat. Kita bulan lapar ni kita bukan macam orang agama lain. Orang agama lain dia panggil bulan atu lapar. Bulan atu lapar ni bulan ke-8 daripada kalender lunar. Mereka bila mari bulan atu lapar dak lewat kerja besar-besar. Nak naik rumah dak leh. Nak rasmi buka kedai nega dak leh. Nak pergi nikah anak dak leh. Nak pergi musafir dia panggil bulan atu lapar. Jangan kita jadi gitu. Kita biar atu tu lapar. Kita lapar ni kerja tetap bergerak. Kerana Nabi SAW kerja tetap bergerak pada bulan ni. Bukan bulan untuk rehat. Biar kita sentiasa dekat dengan panduan cara Nabi kita menerima Ramadan dan berpuasa Ramadan. Moga apa benda kita dengar hari ni beri faedah kita sikit sebanyak untuk mendekati macam mana panduan Nabi SAW pada bulan Ramadan. Itu saja untuk hari ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.